Tetamu yang ada pada malam ini dah tak sabar-sabar untuk mendengar perbincangan pada tajuk yang diberikan kepada kami, iaitu memperkukuh kerjasama memperkasa ekonomi. Sebelum kita mula, saya nak tadi tengah tunggu-tunggu orang nasyid nak menyanyi tak pandai. Jadi maka kita tulis-tulislah, cari idea sementara orang menyanyi tadi dapat satu bait-bait yang boleh dikongsi dengan orang Kuala Pilah. Dia kata, kerja lobak, kerja lobu, tuai padi 3 tangkai. Time untuk menimba ilmu bersama dengan orang bijak pandai. Maka saya harap orang Kuala Pilah bersedia. Panel pertama yang akan berbincang dengan kita di sebelah kiri saya, yang tak asing lagi, selalu tengok mukanya di kaca TV, yang berbahagia Ustaz Abdul Halim bin Din sebelah kiri. Assalamualaikum Ustaz. Orang Perak di kabarnya. Malam ni gandengan dua-dua orang Perak. Dan panel yang kedua yang juga tidak asing lagi bagi orang di Kuala Pilah ini, iaitu yang berbahagia Ustaz Muhammad Kazim Ilyas. Assalamualaikum Ustaz. Dua-dua panel berganding bahu dengan saya sampailah ke hujung acara. Tengok buku acara ni nampak gaya sampai jam 11 lebih kurang macam tu. Ada break pula penyanyian. Tapi ahli panel tadi dah bisik dengan saya, dia kata, Ustaz, kita larung habis sampai habis, lepas habis baru dia buat menyanyi. Jadi kalau Rusia tak setuju, bagi tahu saya setuju tak setuju, itu keputusan di panel, ikut je lah. Kita tengok tadi macam menteri pun macam setuju, maka kita akan bincang sampai habis. Bagi yang nak bertanya, get ready soalan. Nanti lepas dua perbincangan kita buka persoalan supaya tuan-tuan boleh beri pandangan juga atas perbincangan yang dimaksudkan tentang memperkukuh kerjasama memperkasa ekonomi. Sesuailah tajuk ini dengan Hari Koperasi. Kita mulakan mukadimah dengan Ustaz Alim yang pertama pada malam ini boleh memberi sedikit gambaran, tafsiran, definisi atau perkara yang boleh kita faham terhadap tajuk yang penganjur bawa ini untuk dikongsi dengan orang warga Kuala Pilah pada malam ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam tak ada orang. Ada orang. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'd. Yang saya muliakan Al-Fadhil Ustaz Moderator Forum Perdana pada malam ini, sahabat ahli panel Ustaz Kazim Ilyas, yang diraikan yang berbahagia Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Koperasi serta Ahli Ewan Pengguna, sama isteri Timbalan Menteri, sama isteri, Tif-Tif Kehormat, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, tuan dan puan-puan, tetamu-tetamu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita memanjatkan kesyukuran hadrat Allah pada malam yang mulia yang bahagia ini kita dapat berada di Stadium Kuala Pilah Negeri Sembilan. Alhamdulillah, nampak kehadiran pada malam ini tak kurang 100,000 nampak. Alhamdulillah, masuk dengan jin dengan malaikat yang hadir nampak. Yang datang pun ramai, yang tak datang lagi ramai. Mudah-mudahan kita dapat memperkukuhkan suatu kekuatan ummah, bukan hanya ekonomi ummah, tetapi dibentuk satu kekuatan kerjasama untuk tolong-menolong, bantu-bantu dan naikkan imej umat Islam di seluruh dunia. Mudah-mudahan Islam kita dapat dijaga dan dipelihara, dan sentiasa kita mencintai agama kita yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah. Tajuk forum kita pada malam ini kerjasama dan memperkasa ekonomi.
Satu, memperkukuh kerjasama. Yang kedua, memperkasa ekonomi. Tajuk ni berat, bukan jalan-jalan ni. Kalau orang yang baru-baru dengar ni pening kepala. Satu, memperkukuh kerjasama. Kemudian memperkasa ekonomi. Artinya soal global. Islam meletakkan bahawa penganutnya hendaklah sentiasa memahami apa agenda hidup kita di atas muka bumi ini, yakni untuk menjadikan setiap insan itu ada matlamat hidup mereka, yakni mengejar makna kehidupan. Nak melihat sejauh mana kita hari ini, satunya mengejar cita-cita, yang kedua mengejar makna kehidupan, agar supaya hidup kita lebih terarah dan dapat memacu satu bentuk transformasi, memindahkan, menghijrahkan dan mengajakkan suatu keadaan yang baik kepada yang lebih baik lagi. Ini Islam yang dikatakan agama yang hebat, agama yang menarik, tertarik, the bomb, lebih kurang gitulah. Sebab kalau tidak dirungkai Islam itu dari sudut makna yang sebenar, maka orang menganggap Islam ini hanya berada pada tahap ibadat ritual semata-mata, tak memikirkan masalah ekonomi umpamanya, tak memikirkan masalah keadaan kesatuan yang sepatutnya kita perkukuhkan. Ini para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, malam ni kita nak lihat apa peranan dan tanggungjawab kita terhadap diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Memang orang kata senang, kita tengok negara kita dah hari ni okey semua dah. Tapi daripada awal kita nak bangunkan, kalau sekiranya tidak ada kesatuan, tidak ada kerjasama daripada pelbagai lapisan, agak-agak macam mana kita hari ni, dah tentu kita nampak keadaan negara kita akan rosak dan akhirnya tumbang, tidak bermaya untuk bangkit meletakkan suatu keadaan yang lebih baik dan lebih cemerlang. Baik, itu kita lihat orang yang ada cita-cita, nampak dia ada berusaha dan dia bersungguh. Lain bila mana dia ada cita-cita, artinya dia berusaha. Macam adik Tegar, nampak dia kata apa dia? Cita-citaku menjadi orang kaya, dulu ku susah, sekarang alhamdulillah. Adakah dia tak berusaha? Setidak-tidaknya kita lihat ada kerjaya dia, main gitar dan seumpama, menyanyi menghiburkan orang, tidaklah menadah tangan mengharapkan ihsan bantuan orang. Itu contoh. Kemudian dia ada vision dia, bukan sekadar apa yang dia dapat diterima, tapi ada kalimah tahmid yang disebut tadi, syukur. Dia tak sebut kataan lain. Kita lihat, nampak, cita-citaku menjadi orang kaya, dulu ku susah, sekarang innalillah. Tak pengsan kita dengar. Ampun, kita kata Tegar, oh, alhamdulillah. Ingat senang ke tuan? Kita dah hari ini keadaan kita kondisi, kemudian dalam keadaan kita membangun, nak build and grow up. So build up and grow up, kedua-duanya memerlukan suatu usaha yang besar. Kita nak kena lihat bukan untuk selfish, kepentingan diri kita, tetapi kepentingan awam yang lebih luas. Baru kita lihat yang disebutkan tadi, memperkukuhkan kerjasama ini, dia melibatkan
seluruh lapisan masyarakat, baik yang remaja, baik yang tua, baik yang dewasa matang, tua dan tua lanjut, semua nak kena bertindak. Yang tua dengan cara tua bagi khidmat nasihat umpama pada anak-anak, yang muda begitu juga menghormati dan memberi kerjasama kepada mereka yang lebih tua. Kemudian barulah kita nampak pengukuhan suatu kehendak itu, maka akhirnya memberi satu pencapaian yang cukup memuaskan. Kalau tidak hari ini kita harapkan tak apalah, negara kita bagilah orang yang hebat, maka kita di bawah ni buat dia merendah buat dia. Tak jadi tuan-tuan. Nabi SAW tengok, ambil sejarah yang berlaku dalam bulan Syawal, peperangan Ahzab. Nabi mendapat satu idea yang dilontarkan oleh Salman Al-Farisi, sahabat Nabi. Ya Rasulullah, mari kita buat suatu benteng Madinah daripada diserang oleh musuh Ahzab, musyrikin yang bergabung dengan Yahudi. Maka apa Salman Al-Farisi pun, kita korek tanah jadi parit ataupun khandak. Maka Nabi SAW sebagai seorang pemimpin, maka Nabi yang memulakan dulu perasmian cangkul yang pertama, sehinggalah siap parit mengelilingi Yathrib Madinah pada waktu itu. Hadirin sekalian, bila mana kita lihat yang lain para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in turut sama melakukan sebagaimana yang Nabi lakukan. Ini yang selalu kita dengar dalam lagu, apa yang penting kerjasama. Sekali lagi, apa yang penting, pandai pun orang negeri. Ini yang Islam nak. Artinya bukan kita hanya melihat, tetapi kita melakukan. Tak nak jadi orang yang jadi tangkai cawan. Kau tahu tangkai cawan benda? Cekak pinggang tangkai cawan. Datang tengok tangkai cawan, tangkai cawan, tangkai cawan. So, siapa yang nak buat? Nama pun gotong royong. Bila gotong royong, intinya ada kerja berpasukan, teamwork. Begitu juga kita tidak hanya melihat, tetapi kita membuat. Itu prinsip. Kalau tidak, tak dapat namanya tadi yang disebut apa dia? Cooperate ataupun satu bentuk kerjasama, kooperasi. So kita nak work together in family. Semua ada rasa tanggungjawab. So I'm responsible. Semua ada peranan. Apa yang kita nak jadikannya sebagai satu kejayaan. Dan itulah ambil sikit lagi, ya. Every day, tiap-tiap hari kita 5 times. Ada 5 waktu solat, tuan-tuan sekalian. 5 waktu solat, ada 5 kali azan dikumandangkan, mengajak agar umat Islam, so apa yang diajak oleh muazzin, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. So come to pray, come to success. Mari sembahyang dan mari kita menuju kejayaan. Bila mana disebut marilah sembahyang, muazzin itu mengajak supaya kita mendirikan solat jamaah. Makna kata apa dia? Jangan kita sembahyang seorang-seorang. Penuhkan ruang masjid, penuhkan ruang surau, dan jangan dibiarkan kosong macam Najwalatin nyanyi tu. Kesian kadang sampai nak putus orang tengkuk muazzin. Yang datang awal tok siap muazzin, kemudian yang lambat imam. 3 orang dia ada. Cicak disilim, terkejut tengok 3 orang je. Sedangkan azan punya sedap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan azan Kuala Pilah, azan Mekah juga yang buat main. Punya sedap. Bukan azan kampung. Azan kampung mungkin takut bunyi macam orang sakit tengkuk pun ada, rasa macam hantu pun ada. Lari pula, mak, awas,
orang tahu hantu di masjid. Bukan tu, Bilal 89, Imam 98. Yang ni nampak tak ada harapan. Ada lagi. Wah, wah, wah. Dah bunyi macam tu Bilal, tikus pun lari. So macam mana? Hari ni anak-anak muda tak nak imbang, tak nak melibatkan diri mereka dengan masjid. Ini pun satu hal. So macam mana kita nak melihat dalam bentuk lebih luas lagi bila mana kita jadi orang yang tadi disuruh oleh agama supaya come to pray, come to success. Bukan takat sembahyang. Jemaah itu akan membentuk satu kejayaan. Tak ada benda yang kita nampak semudah yang kita sangkakan untuk mencapai satu achievement, pencapaian yang lebih hebat. Lainkan tadi pengorbanan kita. So kita nak kena letakkan tadi pengorbanan untuk agama dan negara tadi ke depan, baru kita nampak okey. Kalau tidak, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, penat kita cerita cooperate, penat kita cerita kerjasama. So bagaimana ekonomi kita nak dibangunkan, dan yang disebutkan tadi ekonomi negara kita yang kita harapkan agar lebih hebat dan lebih luas. Maksud yang dicapaikan tadi bukan hanya sekadar kita mengatakan bahawa cukup apa yang ada dah. Islam kata macam tu. Islam disuruh lagi. Sebab itu Nabi kata, bila mana kamu lihat hidup di dunia ni, kata Rasulullah, kun fid dunya ka'annaka ta'ishu abada. Bila kamu hidup di dunia, kamu buat satu preparation, bekalan, persiapan untuk hidup seolah kamu hidup selama-lamanya. So yang kedua, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Beramallah kamu seolah-olah kamu akan mati pada besok pagi. Yang tu kita harapkan, ya, agar kita hari ini dapat melakukan ataupun mengusahakan sesuatu yang terbaik dari sudut pencapaian dunia. So pencapaian akhirat itu adalah yang lebih jauh. Sudah tentulah bekalan yang banyak yang perlu kita lakukan. InsyaAllah mudah-mudahan, ya, kita dapat menjana suatu sumbangan ataupun suatu usaha daripada diri kita sendiri, sehinggalah, ya, dalam bentuk negara yang lebih besar lagi, mudah-mudahan negara yang baik, maka masyarakat diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih panel kita yang pertama dalam mukadimah awal bila bercakap tentang koperasi. Itulah koperasi, tuan-tuan. 2 hari ini kita akan berada di dataran ini atau di mini stadium ini untuk melihat pameran-pameran tentang Hari Koperasi Negara. Kadang-kadang kita pun tak tahu hari koperasi. Koperasi ni benda apa? Ini benda yang selalu kita lakukan dan benda yang secara tak langsung dah pun kita amalkan, iaitu soal cooperate atau kerjasama. Yang dia tahu koperasi bank rakyat je sebab bonus tinggi, allowance tinggi. Tapi yang selebih dari itu, kadang-kadang mereka pun confuse antara kerjasama, koperasi itu apa, dan adakah ini, perkara ini termaktub dalam tuntutan yang disuruh oleh Islam. Kalau kita dengar disebut oleh panel pertama tadi, tuan-tuan, memperkukuh itu tuntutan agama, kerjasama juga agama, maka ekonomi dah pastinya juga dalam agama. Maka kita bincang hari ini tentang perkara-perkara yang berkaitan tentang bekerjasama untuk memantapkan ekonomi ke arah ekonomi umat Islam yang lebih tinggi. Saya tak nak ulas panjang, saya nak terus beri lagi pada panel yang kedua pula dalam nak memanjangkan mukadimah awal perbincangan kita ni. Ustaz Kazim mungkin ada hujah dia tersendiri dalam memukadimahkan tajuk yang dipilih oleh penganjur ini, memperkukuh kerjasama memantapkan ekonomi. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pada tuan moderator yang saya hormati di panel, yang saya hormati Datuk-Datuk Seri, Datin-Datin Seri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah. Tuan-tuan, saya duduk atas pentah ni, saya duduk tengok atas kepala tuan-tuan. Duduk jalan dah. Dari mana datang gerak-gerak tuan?
Mana cahaya dia menor dia fikirkan. Di mana dia tembok, mana dia fikirkan. Di atas bumbung ke di bawah ke. Ya Allah subhanallah. Tengok atas mana datang dia boleh pasang kat rumah cantik. Subhanallah. Tahniah ala Datuk Seri Hasan Abdul Malik Imbalan Datuk Seri Abah Shah kerana hari ini sambutan. Bisa mudah-mudahan sambutan besok acara kemuncaknya sampai hari Ahad insya-Allah mendatangkan manfaat kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya sekarang ni sedang pegang mikrofon. Itu pun ustaz nak cerita. Yalah, cerita lah. Dengar sampai habis tu. Baik, saya pegang mikrofon macam ini. 4 jari di sini, 1 jari ibu di belakang dia. Ini pegang mikrofon. Ada juga yang pegang mikrofon macam ni. Ada. Hanya kamu, hanya untukmu. Lama tak ada kak tu. Tuan, pelik juga saya pegang macam ni tuan. Kalau saya pegang mikrofon tu mesti gelap kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah kata dia. Tuan-tuan, kita pegang mikrofon macam ini. 4 jari di sini, 1 jari di sini. Sekarang saya minta Ustaz Syahril cuba rampas mikrofon saya. Dapat? Tak dapat juga. Sekarang saya cuma pegang 1 jari. Ambil lah. Inilah maknanya kerjasama. Tadi dah Ustaz Alim sebut, apa yang penting kerjasama. Kalau kita buat kerja seorang-seorang, mana kuat? Bayangkan tuan-tuan pasang kenopi kemah tu seorang-seorang je pasang. Tobat lahum tak terpasang tuan. Bukan kata tobat, lahum lagi tuan-tuan. Cuma tak ada lakum dinukum waliyadi je tuan-tuan. Nak pasang benda ini kena kerjasama. Nak buat program besar macam ni kena ada kerjasama. Yang ini yang masalah kita sekarang, kerjasama kurang. Kerjasama kurang. Kita kalau tengok orang niaga nasi lemak, siap doa lagi. Kau tengoklah 3 bulan tutup dah. Kau tengoklah dia buka kedai laksa tu 2 bulan bungkus. Itu sifat kita. Bila tengok artis kahwin, kau tengoklah 3 bulan je kau bagi. Cerai lah. Masa berkahwin elok je, jalan masuk pegang bunga, masuk hotel, gede-gede. Bila bercerai spray hitam keluar mahkamah, menurut tuan. Sebesar-besar spray hitam tu, rebah mata dia macam panda je rupa dia tuan. Tuan-tuan, kita tak habis-habis syak dengan orang, tak habis-habis dengki dengan orang. Nama kata nak tolong pun tidak, nak bantu pun tidak. Dia meniaga burger. Meniaga burger berezeki juga. Kita kutuk. Cuba kamu nengok itu tu anak Pak Mat ni. Belajar tinggi-tinggi meniaga burger. Apa dapat dengan burger? Bukankah dia meniaga burger tu lagi bagus daripada dia minta sedekah? Lagi bagus daripada dia mengangguk? Sekurang-kurangnya dia ada usaha. Yang ini yang kita kena sokong. Masalah kita sekarang tuan-tuan ialah penyakit hasad. Kita duk baca dalam Quran, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kita minta daripada Allah selamat daripada penyakit hasad, selamat daripada penyakit was-was. Tapi kadang-kadang kita penuh dengan hasad. Ni malam ni berapa ramai yang suka kalau hujan. Hujan dari maghrib hujan sampai pukul 10. Berapa ramai yang seronok di rumah. Yes. Padahal mungkin tak ada orang. Dia suka tuan-tuan. Kalau tak ada orang, suka dia. Kalau ramai orang, haram jadah. Haram jadah disebut tuan-tuan. Inilah penyakit yang mula-mula kita kena buang. Kalau kita nak memperkasakan ekonomi, nak memperkasakan keuangan kita, nombor 1 penyakit yang kena buang dalam diri masing-masing ialah hasad, penyakit dengki, penyakit khianat. Kita tukar kepada penyakit berkasih sayang. Allah sebutkan dalam Quran,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Surah ni, ayat ni semua orang hafal. Tambah kalau buat tahlil, hafal ni. Sebab baca ini lah tahlil pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Surah Al-Baqarah awal-awal sekali. Semua orang hafal ni. Tambah-tambah kita yang pergi tahlil, ini surah dibaca. Selain daripada la ilaha illallah, kita kalau pergi tahlil tuan-tuan di kampung-kampung, Tok Imam, Tok Siak, Tok Bilal, jemaah bersila atas lantai. Nasi pun bersila atas lantai. Siap ditutup dengan paper lagi. Punya kuat Tok Imam tu beratib la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila tertiup dek kipas angin, terbuka paper, tengok-tengok habis hon je. La ilaha illallah. Hei, nampak benar ni punya. Masa tak nampak bihun, semangat tau. La illallah, la ilaha illallah. Terselak paper, la ilaha illallah. Kupikirkan nasi kita ni. Hai, jaga-jaga tuan-tuan. Bohong ni. Sebab tu jaga-jaga hati kena bersih, niat kena bersih, jangan berubah niat. Dan kita pun jangan menjadikan orang berubah niat. Ni, tambah-tambah kita datang ramai-ramai. Tambah-tambah datang ramai-ramai ni, pakailah minyak wangi. Ni perik tau. Orang Perak sebut perik. Duduk sebelah kita, dia angkat tangan. Nak bangun, sayang ke kerusi. Sabar je lah. Itu yang bawa minyak cak kapak buh hidung. Akak-akak, oh pakailah minyak wangi ya abang-abang. Udah masam. Dia Ramli kata bau asam. Ketiak siapa busuk lalalalalalala. Ni yang datang ke masjid pun ganggu orang. Bila tak pakai minyak wangi, dia ganggu orang. Yang hamba Allah tu dah angkat takbir dah elok. Sudi fardhu maghrib salat-salat. Allah, elok dah angkat. Datang orang yang ketiak busuk di tuan duduk sebelah. Berubah niat orang sebelah tu. Allah. Mana datang pula Allah. Lepas ni pakai minyak wangi tau. Nampak ada yang berniaga minyak wangi. Beli habis-habis juga. Dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah Ta'ala sebut apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan berilah nafkah, belanjakanlah yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Sebahagiannya kamu belanjakan pada jalan Allah. Tuan-tuan, Allah tak minta banyak daripada kita. Rezeki yang Allah bagi kepada kita ni tuan-tuan, banyak. Masya Allah, banyak tuan-tuan rezeki. Akak-akak saya balik dia rumah, kuih raya pun ada lagi. Udah nak habis Syawal lah. Tak berubah lagi kuih semprit. Masa bulan puasa, anak-anak nak buka tapawek, biskut balang tu mak marah. Nak simpan raya tu. Tak bagi makan kuih semprit, ambil yang hangit. Kesian ke budak. Makanlah semprit hangit atas tangga. Bapak balik sembahyang tarawih, ada ke biskut leha, ambil yang hangit. Yang elok dia nak simpan raya. Dua-dua beranak duduk atas tangga makan semprit hangit. Hitam dua-dua gigi ni. Kita serupa. Sekarang raya dah habis, kuih raya tak habis. Pandai pula isteri dia offer kat suami dia, abang semprit. Suami jawab, yang hangit tak ada. Akak-akak, oi, sementara suami hidup, bagi makan. Dah mati ni buat apa? Suami minta bubur, tak masak. Petang-petang macam ini leha, kalau lah ada bubur kacang, sedap leha ya. Awak ni menyusahkan saya lah, bubur dah apa lah.
Dah mati baru nak buat bubur, nak buat apa? Balik daripada beli bubur, meninggal suami. Langgar dia basikal fiksi. Malam pun 3 malam isteri dia buat tahlil bubur kacang. Tok siap tanya, malam besok pun bubur ke malam, kata dia. Tak payah, akak-akak pagi. Kalau akak-akak buat apa yang suami minta, kalau mati pun akak-akak tenang jiwa tau. Dia makan satu periuk bubur kacang. Tengok-tengok mati balik pada masjid. Melanggar dia bercakap fiksi. Orang kampung tanya, dia ke mana leha? Dia ke masjid. Petang tu dia minta bubur. Saya masak dekat dia makan banyak sangat. Puas hati saya. Asal dia makan bubur tu puas sangat. Nampak? Seronok tak? Seronok. Sebab tu apa yang suami minta, bagilah. Dia cuma minta saing, bagi. Kalau dia mati pun puas hati dah. Antara bubur dengan saing, mana susah? Cik apa? Buat bubur payah tau. Saing, mana lagi cakap-cakap? Yang susah tak boleh, yang susah boleh. Buat yang senang tak nak buat. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam ayat tu, Allah kata dia cuma minta sikit. Tuan-tuan ni ahli surau, ahli surau, ahli jemaah surau. Berapa orang? 100 orang jemaah surau. Allah cuba minta sikit. Contoh saya bawa. Kalaulah wa mimma tu kita faham sikit je. Kalau seorang bawa 1 sudu gula, Haji Dolah 1 sudu, Kak Leha 1 sudu, Kak Nak 1 sudu, Haji Mu'in 1 sudu, Kak Tipah tertipu 1 sudu, dah dapat 100 sudu. 1 sudu yang kita ambil daripada rumah tak luak 1 kilo gula kita di rumah. Tapi masing-masing bawa 1 sudu, masing-masing bawa 1 gelas, masing-masing bawa 1 cawan. Akhirnya tuan-tuan, dia dapat kumpulkan berbalang-balang gula di surau. Kalau masing-masing bawa 5 keping biskut, maka tuan-tuan bayangkan dia dapat 500 keping biskut. Kalaulah setiap 100 jemaah ini dia sedekah setiap bulan RM10, surau tadi dapat RM1,000. Dia tak suruh kita bagi banyak-banyak, dia suruh kita bagi sikit-sikit, tapi ramai yang bagi. Yang inilah dipanggil kerjasama, yang inilah dipanggil koperasi. Jadi ahli ramai-ramai masuk modal sikit-sikit pun tak apa, lama-lama dia membiak, dia akan jadi kuat. Yang inilah nama dia koperasi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong kamu pada benda yang baik, tolong menolong kamu pada benda yang membawa ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan tolong kamu dalam benda yang berdosa dan benda yang bawa kepada bergaduh. Cuba tuan-tuan bayangkan, masing-masing bawa duit pergi ke surau. Tuan-tuan, kata ahli pengurusi surau, kata pengurusi masjid, saya sebagai PM, menang orang PM, pengurusi masjid, PM juga. Saya dengan ini sebagai pengurusi masjid akan memberi bantuan kepada anak-anak kampung kita yang kematian bapaknya, yang jadi anak yatim. Kita di sini ada 10 orang anak yatim daripada 2 ibu tunggal. Sesiapa yang nak menderma, silalah beri nama kepada bendahari kita, Pak Mat Tempek. Tuan-tuan, cuba tengok janda sekarang, Kak Jan. Kalau janda tu muda, namanya Kak Jan. Kalau janda tu tua, namanya Jentu. Tuan-tuan, cuba tengok Kak Jan. Allah, negalah goreng ikan, negalah goreng pisang, cempedak. Sial tuan-tuan, duduk tengah panas, hujan datang penuh cempedaknya dengan air. Kesian, kadang-kadang ambil kupah basuh pinggang rumah orang. Cuba akak-akak bayangkan, dia ada 5 anak. Yang paling kecil 2 bulan, yang paling besar 10 tahun. Oh, ramainya anak ustaz. 5 orang belum ramai.
Sahabat saya sebaya umur dengan saya, anaknya 14. Ramai gila tau. Orang gila pun tak ramai macam tu. Raya ketiga, dia bawa anak-anak dia datang rumah saya. 14 anak tuan-tuan. Saya duduk layan macam ni lah, macam ni, letak kuih raya. Anak dia bawah meja. Saya, ada orang sebelah saya. Yang tengok depan TV berebut remote. Habislah seru aku. Yang pergi ke dapur tuan-tuan bawah meja. Saya rasalah peti air pun ada tuan-tuan. 14 anak, ya Allah. Betul-betul produktif tuan-tuan. Sekarang ni dia janda, udahlah sakit, anak pun sakit. Dalam kampung kita ada 500 orang. Kalaulah 500 orang sebulan bagi RM10, RM5,000 dapat. RM5,000, RM2,500 bagi pada leha janda, RM2,500 bagi pada tipah janda. Selesai masalah leha dengan kad tipah. Dia tak payah kerja, dia duduk di rumah jaga anak dia yang sakit. Tiap-tiap bulan orang kampung bagi satu kepala RM10. Selesai masalah. Tiap-tiap bulan dapat RM2,500. Berapa ramai makcik-makcik akan cakap, ya Allah, ya Tuhan, matikanlah suami aku, ya Allah. Aku pun nak juga, kata dia. Zalim ni isteri. Saya nak cakap pada tuan-tuan, bila kita bekerjasama, sebenarnya kita menyelesaikan masalah orang lain. Tetapi bila leha dapat RM2,000 sebulan, tipah dapat RM2,000 sebulan, janda yang miskin, janda yang susah dapat bantuan daripada ahli kampung RM2,000 sebulan. Saya tanya pada tuan-tuan, bila masing-masing dapat RM2,000 sebulan janda ni, agak-agak ada tak orang jealous? Ada tak orang dengki? Ada tak orang tak suka? Itulah penyakit kita. Oi, RM2,000, RM2,009, RM2,000 duduk kira dah. Dia ambil semua duduk kira RM2,000, RM2,000. Tu kita nak tolong dia. Tapi tuan-tuan, kalau kita kuat, Islam mengajar kepada kita supaya bagi sikit pun tak apa, tapi berterusan. Bagi sikit pun tak apa, tetapi ramai-ramai bagi. Dia akan membentuk kekuatan. Inilah dipanggil sebagai kerja sama. Tuan-tuan, bila kita bekerja sama, kita akan jadi hebat. Tadi tu tuan-tuan tengok ni, saya pegang mikrofon ni, genggam tuan-tuan, tak jatuh dah tuan-tuan. Di sini tuan-tuan ada yang jadi ibu jari. Ya, abang kita tu nak ambil gambar. Sekejap Datuk Seri ya. Ya, peminat sahabat je lah. Astagfirullahaladzim. Saya kan sekarang ni saya tengah duk merawat 10 orang yang lembut-lembut di sekolah saya. Lala saya pun lembut. Astagfirullahaladzim. Oh, cubit pinggang kata. Oh, sebenarnya aku tahu kan marah rumah saya tuan-tuan. Subhanallah. Akak-akak pun berhati-hatilah dalam berdoa. Sebab kadang-kadang kita ni minta suami kita lembut hati, kita silap doa. Bangun pagi-pagi buat qiyamul lail, sembahyang hajat, ya Allah, lembutkanlah suami aku, ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati, ya Allah. Kena 14 hari, faham? Lembut betul. Jangan lupa hati tu, lembutkan hati, bukan lembutkan suami. Kena 40 hari lembut. Mau apa ya lembut? Mau silap doa. Ya Allah, ya Tuhan aku, bagi kerah balik, ya Allah. Kan menyusahkan kita tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak sebut pada tuan-tuan tentang kekuatan kita. Di sini ada orang yang jadi ibu jari. Ibu jari ni satu aja, cukup sebelah. Cuba tuan-tuan pegang steering kereta, satu dia sebelah. Tuan-tuan pula kepala baik, satu je dia. Nampak tak? Ni kekuatan dia. Dengan tegak dia, gemuk dia, kuat. Sebab tu kalau bagus, ni. Mana ada orang sebut bagus? Bagus. Mana ada tuan-tuan sebut bagus? Bagus. Kalau menyampah, ni tuan-tuan, nama dia ibu jari. Kekuatan ini datang daripada siapa?
Tuan-tuan, di sini ada orang yang jadi ibu. Kita ibu, nama pun ibu. Sebab tu ibu kuat. Akak-akak di sini, akak-akak nombor 1. Jadilah ibu yang hebat. Macam mana jadi orang perempuan yang hebat? Jangan cakap orang perempuan tidak hebat. Orang perempuan kalau tubuhkan, tuan-tuan, koperasi wanita hidup, tuan-tuan. Tubuh pergerakan wanita hidup. Orang perempuan paling kuat. Paling rajin buat tempeyek dia lah. Paling rajin buat ubi kentang dia lah. Sekarang kita perkasakan kaum wanita. Kalau kaum wanita jadi hebat, kita perkasakan hebat. Tapi kalau kaum wanita lemah, asyik mencakau je, habislah tuan-tuan. Nah, jadi sebab tu kita di Kuala Pilah ni kerjasamalah. Jangan gaduh-gaduh orang perempuan. Kita di Malaysia ni tuan-tuan, kita tak gaduh bab lain. Kita bergaduh 2 benda. Politik satu, ni fahaman ideologi satu. Kalaulah politik kita ni kita simpan sekejap, kita bangunkan ekonomi, selesai masalah. Kaum wanita ni tuan-tuan, bagi dekat mereka lesen untuk import gula tepung, habis kaya orang perempuan. Bagi approve permit import gula dan tepung, bagi pada Persatuan Ibu Tunggal, selesai masalah. Tak ada siapa lagi jadi janda miskin, semua jadi hebat. Kadang-kadang kita bagi projek pada orang perempuan, buat projek labu sayur. Projek labu sayur ini diuruskan oleh wanita-wanita dan ibu-ibu tunggal. Bila mereka nak senang, labu sayur ni tuan-tuan, selagi tak pecah boleh pakai. Selagi tak pecah, bertahan dekat 40 tahun. Cuba bagi bisnes pada orang perempuan, yang mana bisnes dia orang pakai tiap-tiap hari, orang guna tiap-tiap hari, bagi mereka majukan. Buat tepung, buat gula, orang perempuan pegang. Nah tuan-tuan, jadi ibu-ibu kerjasama nombor 1, letakkan. Nombor 2, cuba tengok ni, jari telunjuk. Ni jari telunjuk, jari mengarah pemimpin-pemimpin. Mana ada jari mengarah, dia macam ni. Jari bagi warning macam ni. Pernah abang-abang bagi warning pada anak? Aiman, ayah warning pada kamu. Mana ada tuan-tuan? Begini Aiman, dengar cakap ayah, jangan kamu naik motor laju-laju. Faham Aiman? Aiman tak kisah. Begitulah kita angkat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. 1. Ni nombor 1. Abang-abang, pemimpin-pemimpin hebat. Jangan berkait, jangan bengkok. Pemimpin kena lurus. Pemimpin kena adil. Pemimpin kena tunjuk benda yang baik. Nampak? Jangan jari telunjuk lurus, kelingking berkait, kita tak mau. Untuk membina kekuatan ekonomi, kekuatan masyarakat, pemimpin. Tapi kalau pemimpin tuan-tuan hari ni cakap lain, besok U-turn, apa hal pula tuan-tuan? Berbelit-belit cakap macam mana? Pemimpin tak jaga masyarakat macam mana? Di sini letaknya kekuatan ekonomi, pemimpin. Nombor 3 yang menjadikan kita ini kuat apa dia? Perkasakan anak-anak muda. Yang paling kuat jari tengah. Cuba tuan-tuan tengok bila tuan-tuan genggam penumbuk, tulang yang paling besar ni tulang tengah. Kalau tuan-tuan nak siku kepala orang ni, bagi kamu kan nampak. Kalau nak tumbuk pun tulang yang paling depan berdebuk pengsan tuan-tuan. Ini adalah anak-anak muda. Jom kita gembelengkan anak-anak muda. Macam mana kita nak jadikan anak-anak muda kita ni hebat? Macam mana kita nak bangunkan anak-anak muda ni hebat? Yang ketiga ni, jari manis. Jari manis ni tuan-tuan, tempat orang sarung cincin. Mana ada sarung cincin orang Minang, dia bagi jari ibu. Yang pengantin duduk atas katil, datang mak betul. Mana guna sarung ni, kata dia. Orang bagi jari ni, si cincin emas, mengingat perkara yang lepas, yang telah berlaku tak berapa lama dahulu. Cincin emas letak di jari manis. Jari manis lambang orang perempuan, lambang anak-anak dara.
Kita gembelengkan usaha daripada anak dara, gembelengkan usaha daripada puteri-puteri yang hebat-hebat. Dan yang kelimanya tuan-tuan, ni yang paling kecil. Ni yang paling kecil. Ni bisnes paling besar ni, anak kecil. Tuan-tuan, baju saya ni nak banding dengan baju budak kecil, mahal lagi baju budak kecil. Dengan budak kecil lah tuan-tuan, tuan-tuan kalah. Kalah tuan-tuan, simpan duit. Tiba-tiba anak kecil kata, "Mama, jom lah pergi Lego Land." Kena Lego tuan-tuan. Terperangkap dalam ni, no dalam building tu. Berapa banyak bisnes dia tackle budak-budak. Bisnes dia tak tackle orang tua. Abang-abang makan kat aiskrim, tak, kencing manis, kau bak laung tak makan. Dia tackle siapa? Anak-anak. Makanlah aiskrim, menjilat jari, "Mama nak aiskrim." Kena anak dia 14, tak lingkup pak dia. Sebab ni jari, ni bisnes paling kecil tapi paling menyeronokkan. Jangan main-main dengan kecil ni tuan-tuan. Yang ni lah yang duk korek hidung, selesa sangat, sampai hujung ni habis ke dalam tu. Mana ada orang korek hidung guna ibu jari, besar sebelah hidung dia tuan-tuan. Tuan-tuan, sebab tu kalau kita faham bisnes, budak kecil ada bisnes, anak dara ada bisnes, orang laki-laki muda ada bisnes, orang tua laki-laki ada bisnes, perempuan ada bisnes. Kalau lima-lima ini bergabung tuan-tuan, inilah yang mendatangkan kekuatan kepada kita. Di sini kita bangunkan, di Kuala Pilah kita bangunkan, hari koperasi kita bangunkan. Kita gerakkan daripada yang kecil sampailah yang besar. Islam boleh menegakkan ekonomi. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih kepada Ustaz Kazim dalam kalimah yang panjang lebar. Saya rasa semua seronok mendengar hujah-hujah yang diberi, dan sebab itulah saya ubah format forum tadi. Kalau ikut format asal nampak kita dah berhenti dah. Tapi saya faham kedua-dua panel ini memerlukan masa yang luas untuk menguraikan dan juga memberi gambaran yang jelas kepada tuan-tuan sekalian. Jadi besok, mulai esok sehinggalah hari penutup nanti, tuan-tuan akan pergi ke pameran-pameran koperasi. Tuan-tuan akan lihat kejayaan-kejayaan mereka dan bagaimana mereka boleh mencapai kemuncak kejayaan. Dan mungkin nanti tuan-tuan didedahkan dengan kejayaan bank yang tersohor dalam negara dalam memberi bonus paling tinggi, Bank Kerjasama Rakyat Malaysia. Dulu panggil Bank Kerjasama, sekarang mungkin panggil itu jugalah Bank Rakyat, popularnya pun adalah simbol kepada yang kedua-dua panel sebutkan tadi, masalah soal kerjasama, kerjasama yang dipadukan. Dan selepas ini pun saya difahamkan oleh penganjur, lepas forum ni Ustaz, ada usaha kerjasama masak gulai kawah, 40 kilo daging kata setiap negeri pun kerjasama. Kita nak tengok bagaimana hasilnya. Jadi maknanya dengan kerjasama inilah membolehkan negara kita dibangunkan ekonominya melalui peranan koperasi yang telah diwujudkan pada hari ini. Dan kita harap semua orang Kuala Pilah akan memahami tentang tujuan koperasi ataupun bersidang hari ini dengan pameran-pameran, dengan pengisian-pengisian, mengajak kita bekerjasama atas nama ekonomi untuk dijanakan dengan lebih berjaya lagi. Tetapi kadang-kadang tuan-tuan sekalian, macam kedua-dua panel tadi pun dah sebut di awal tadi, dalam usaha nak bekerjasama ini pasti ada cabaran-cabarannya. Maka di usaha yang kedua ni kita nak minta kedua-dua orang ahli panel dedahkan sedikit tips-tips atau perkara-perkara yang selama ini menghambat masalah. Soal nak sebut kerjasama ini bukan susah sangat. Di mana-mana ucapan pemimpin pun itulah yang ditekankan. Dalam usaha koperasi nak wujud pun kita kata soal kerjasama. Tapi dalam implementasi atau pelaksanaannya, saya rasa koperasi pun tahu berapa banyak koperasi diwujudkan dan berapa banyak juga yang lingkup ataupun tak dapat berdaya saing kerana masalah yang disebut oleh kedua-dua ahli panel. Mungkin Ustaz kedua-dua boleh bantu kita, sebab saya pun ada pengalaman bila tengok apa soal kerjasama ni. Kadang-kadang kalau kita pergi pasar, saya tak tahulah di Kuala Pilah ni pasar ada macam, tapi di pasar tempat saya, kalau kita nak beli ketam Ustaz, tokek ketam pun dia asingkan ketam kita dengan ketam orang lain. Bila kita tengok ketam, ada dua bekas ketam yang sama tuan-tuan. Tapi bila ketam orang Islam, orang Melayu ni, dia biar gitu, sampai lalat pun boleh masuk. Tapi kalau ketam puak-puak dia orang ni, dia tutup rapat atas ni. Jadi kita bila nak beli ketam, kita tanya, ini apa ketam tokek? Wah, dia kata ini ketam sama ketam nipah ni. Tapi apa beza tu? Wah, ada beza, ini ketam dua orang punya, ini ketam kami punya. Saya kata kenapa? Yang satu tutup, yang satu terbuka. Dia kata ketam orang dia ni memang kena tutup. Sebab kalau tak tutup 5 minit hilang lagi, macam ketam yang pendek semua lagi. Saya kata kenapa ketam kita orang you all tak tutup?
Dia kata tak payah tutup, ketam Melayu ini biar berapa puluh tahun pun ketam duduk dalam. Pasal satu ekor mau lari keluar, yang lain tarik bekas tidak. Satu ekor mau keluar daripada bekas, yang lain tarik. Tapi ketam kami tak boleh kata. Kalau satu mau keluar, yang lain tolong tolak. Satu mau keluar, yang lain tolong tolak. Digambarkan semangat kerjasama kita tu macam ketam. Jadi ini antara cabaran pertama yang mungkin Ustaz Alim nak sentuh. Dalam usaha kita ini nak cakap soal memperkukuh kerjasama. Apa masalah-masalah lain Ustaz yang boleh menyebabkan kerjasama yang kita nak padukan ni menemui kegagalan? Mungkin Ustaz ada jawapan. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz Director, Ustaz Ahli Panel, Ustaz Azim dan tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita lihat dalam membangunkan ekonomi sebuah negara, maka yang penting tadi usaha yang dilakukan itu adalah usaha yang bersepadu, digabungkan daripada bawah sehinggalah yang di atas. Ini berlaku di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak cerita pasal Islam ni, nak lihat sejarah bila mana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ekonominya hebat, ekonominya mantap, ekonominya berdaya saing. Walaupun di Madinah pada waktu itu ada orang Yahudi, dan begitu juga daripada bangsa-bangsa yang lain, tetapi ekonomi Islam pada waktu itu dipacu terus dan moving forward, berada terus di hadapan. Kenapa? Kerana kita lihat masalah tentang kerjasama ni tidak meruncing. Masalah nak buat kerja secara gotong royong ni tak ada masalah. Makna kata pantang Nabi ajak, maka mereka pun jadilah. Tapi masalah hari ini, bila mana kita nak buat sesuatu kebaikan, tidak mendapat sokongan yang padu daripada masyarakat. Cuba tengoklah, saya duduk di Kuala Lumpur, di Subang Jaya, masyarakat komuniti kadang-kadang tak tahu jiran yang dah pindah, kemudian yang masuk baru, dan sampai masalah kes khalwat, bersekedudukan, couple, karaoke, macam-macam lalak itu ini. Sebab bila mana tak ada cooperate, tak ada kerjasama, maka orang yang nak buat benda-benda yang tak baik ini tak dihalang dan tak ditegah umpamanya. Sebab hidupnya nafsi-nafsi. Hari ini macam tu tuan-tuan, hidup hari ini nafsi-nafsi. Susah kita nak lihat masyarakat yang disebut masyarakat yang ada komuniti, dan komuniti tadi mereka hidup dalam keadaan sejahtera dan ada, iaitu keupayaan untuk meletakkan nilai agama. Sebab kenapa mereka tak berada di masjid? Masalah tak duduk di masjid. Yang masjid yang duduk KRU, KBJ, POP, POP. Yang ramai duduk di masjid nak tengok kerjasama betul, yang itulah daripada kalangan KRU, Kelab Rambu Uban. Yang tu ramai. Yang kedua POP, POP, Satuan Orang Pencen. Yang ketiga KBJ, Kelab Bakal Jenazah. Yang dia ramai. Anak muda, golongan dewasa, kita lihat payah nak berada di masjid. So yang ni di antara kita lihat halangan-halangan masalah sehingga membawa kepada aktiviti ekonomi. Sehingga kita lihat orang-orang yang berada di pasar malam, yang berada di pasar tani umpamanya, hanya daripada kalangan orang yang biasa lah. Jadi kalau kita nampak di masjid
pun ada masalah, maka di luar sana lagi bertimbun-timbun dan berganda masalah yang disebutkan tadi oleh Ustaz. Dengki, hasad, wa tahassud hatta yakuna al-baghi umpama, sehingga santau, sehingga sihir, buat benda-benda syirik banyak daripada kalangan kita hari ini. So kali itu di dalam aktiviti ekonomi tadi, yang pertama sekali kita nak kena faham konsep syahadah. So yang pertama adalah tasyahud. Kita nak meletakkan satu kecemerlangan masyarakat tadi, maka bagi orang Islam dia mesti memperkukuhkan akidah terlebih dahulu. Kalau akidah tak dikukuhkan, macam mana pun hebat ekonomi kita, tak ke mana pergi dia tuan-tuan. Sebab dasar kita tak ambil tadi dari sudut akidah. Kaya tetapi tak mengeluarkan zakat, berapa ramai? Saya kerja lembaga zakat Selangor 15 tahun, ketua unit dakwah. Daripada kutipan zakat tahun 97 saya masuk lembaga zakat, hanya lebih kurang 15 juta. Kemudian naik 17 juta. Sekarang Selangor champion, lebih kurang 500 juta last year kutipan zakat collection. Hampir separuh bilion. Nampak? Ekonomi maknanya cantik. Tapi kalau sekiranya ibadat zakat belum lagi mencapai satu pencapaian yang maksimum, maka kita nampak barakah dari sudut perniagaan, aktiviti ekonomi dan seumpamanya belum lagi Allah nak bentangkan dalam bentuk yang lebih luas lagi. Sebab saya nak beritahu kajian yang dibuat hanya 10% sahaja hari ini, lebih kurang lah, mungkin dah naik sikit 15%. yang kalau saya sebut di Selangor yang mengeluarkan zakat, sedangkan 85% belum lagi menunaikan zakat. Allahu'alam, mungkin mereka bayar sendiri ataupun tak bayar langsung. Allah Subhanahu wa ta'ala nak bagi yang katakan nikmat berganda ni, Allah nak tengok bagaimana pengurusan harta mereka. Kalau sekiranya kita tidak ada rasa yang keduanya, ta'awun, nak kerjasama, nak bantu orang-orang pakai miskin, anak yatim umpamanya, khudh min aghniyaihim faturadu ala fuqaraihim, ambil daripada orang kaya harta mereka dan agihkan belanja kepada orang yang semakin, orang miskin. Tapi berapa ramai tadi orang yang kaya menunaikan zakat? Tak ramai. Hadirin sekalian, maka kali itu kalau sekiranya ta'awun ni, kerjasama nak membantu orang yang susah, tak ada dalam jiwa dan hati, maka ekonomi Islam kita nampak segar di luar tapi dalamnya rapuh, dan akhirnya kita akan tumbang. Bukan perkara yang possible, but possible. Yang ketiga yang disebut selepas ta'awun, maka kita ada takaful, bantu, menolong. Bila mana orang yang susah tadi, maka kita tolong dan bantu sedaya upaya apa yang mereka perlukan. Dan barulah kita lihat sejernihnya Nabi SAW dengan sifat dan akhlak Rasulullah. What I have I give, what I have I give, what I know I teach. Ini sifat Rasulullah. So apa yang ada pada Nabi, Nabi sentiasa memberi, yang disebut be a good giver but not a good getter. Jadilah kita orang yang memberi tapi jangan menjadi orang yang menerima. Ini dalam konsep kita sudah membangun, jangan kita lupa yang bawah. So cabaran, dugaan, ujian hari ini, kadang-kadang bila mana kita dah naik, kita sombong. Ini masalah. Sombong, kita bongkak dan ego, lupa waktu kita susah dulu bagaimana. Nak naik bukan senang. Yang meniaga macam malam ni, ya, sempena hari koperasi negara, kita meniaga daripada bawah. So bila dah kita jadi orang yang maju dalam perniagaan, jangan lupa orang yang susah, bantu orang yang miskin dan yang memerlukan, insya-Allah. Kalau inilah yang kita ambil sebagai prinsip orang yang meniaga dan orang yang nak maju di dalam perniagaan dan hidup mereka. Kalau sekiranya kita tinggalkan elemen-elemen yang disebutkan tadi para hadirin sekalian,
kita tidak akan mencapai suatu pencapaian yang terbaik, yang lebih baik daripada hari ini. Sekadar apa yang kita nampak, apa yang itu sajalah. Dah Allah rezekikan kami, ya, rezeki yang setupak, macam mana kami nak dapat segantang umpama. Ini bukan daripada orang Islam. Sebab orang Islam, dia hadirin sekalian, dia tidak melihat kepada sedikit, tetapi dia melihat kepada yang banyak. So kita akan mengejar tadi, meletakkan yang nilainya lebih tinggi daripada apa yang ada hari ini. Tapi jangan kita lupa, bila dah Allah kurniakan nikmat yang baik, yang besar, maka kita kena pulangkan balik kepada Allah. Sayyidina Uthman ibn Affan, hebat, ahli ekonomi, pakar ekonomi, tapi satu rakaat witir Sayyidina Uthman, dia boleh khatam 30 juzuk Al-Quran. Bayangkan 30 juzuk Al-Quran, satu rakaat witir. Orang kaya, hebat, ertinya hubungan dengan Allah Ta'ala ni tak lupa. Kita baru maju jaga nasi lemak sehari 300, mula dah sombong, dah tak pergi surau, dah tak pergi masjid, dah tak sembahyang, dah tak sedekah, kemudian enjoy. Inilah perangai orang Melayu, inilah perangai masyarakat kita. Waktu dia kaya, dia tidak ingat Allah, akhirnya Allah pula melupakan dia. Berapa ramai yang terduduk keadaannya bila mana mereka tadi lupa dan lalai alpa cuai dengan tanggungjawab mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam saya pengalaman satu ketika, satu orang nak bayar zakat, kemudian dia menggaru badan dia, gelisah dia. Saya tanya, bang, nak bayar zakat apa? Dia kata nak bayar zakat perniagaan. Bagus. Dia kata berniaga dah lama tapi tak pernah bayar zakat. Kemudian nampak memang tak selesa, dia menggaru sana menggaru sini. Kemudian dia beritahu, mungkin ini kifarah bagi saya lah Ustaz, saya tak pernah mengeluarkan zakat. Tiba-tiba Ustaz, badan saya gatal, miang. Tak tahu apa sebab punca, bagi saya inilah kot sebab saya rasa tak keluarkan zakat. Habis bayar zakat, saya pun berdoa, ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alallahu laka tahura. Ya Allah, Engkau beri ganjaran kepada apa yang diberikan tadi sebagai ibadat zakat. Ya Allah, Engkau berkatilah apa-apa yang ada padanya. Ya Allah, Engkau bersihkan, sucikan harta dan dirinya, keluarganya daripada kekotoran. Maka habis doa tuan-tuan, tiba-tiba dia kata, Ustaz, badan saya hilang daripada gatal. Cuma yang kedua, saya pula nak menggatal. Itu letak engkau lah, kan, nak kahwin 3 ke 4 ke, kan. So nak ceritanya tuan-tuan, orang yang Allah bagi kesedaran pada dia, keadaan tu kadang-kadang Allah tunjukkan. Tapi berapa ramai yang sedar bila tengok kawan-kawan kita jadi macam tu tadi, sekejap aja rasa takut, kemudian hilang rasa takut. Sebab itu bila kita ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah, ya, kita akan lihat apapun aktiviti hidup kita, sosial kita, masyarakat, kemudian ekonomi kita, kemudian keluarga kita, insya-Allah tuan-tuan. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa berdamping dengan kita dan memahami masalah. Bila berdoa sikit, maka Allah cepat, ya, nak memakbulkan doa yang dimohon ataupun dipanjatkan oleh hamba yang seperti seumpama yang tadi sebut. Jadi insya-Allah untuk itu pada malam ini, mudah-mudahan yang niaga, yang tak niaga, dan juga yang suka nak membantu, maka teruskan agenda hidup kita, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan adanya situasi yang disebutkan tadi, mudah-mudahan kita dapat terus bekerja sama dan dapat meletakkan nilai kehidupan kita yang lebih mulia daripada yang sebelum, insya-Allah. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz atas jawapan yang saya kira boleh jadikan panduan di antara perkara yang boleh memperkukuhkan semangat kerjasama kita, supaya kita tidak akan mudah leka dengan cabaran-cabaran yang ada. Maklumlah, hidup di dalam negara dengan ekonomi yang terbuka, cabaran yang terbuka, semua terbuka. Kadang-kadang kita alpa dalam menghadapinya. Jadi sebelum kita nak pergi pada Ustaz Kazim, waktu sekarang sudah menghampiri jam 11. Jadi saya rasa kita nak combinekan dengan soalan penonton kalau ada. Saya difahamkan ada soalan daripada penonton. Kalau ada, saya minta di mana? Ada siapa ke yang lain? Kalau tak ada, kita nak terus pada kesimpulan dengan penonton. Ada siapa yang nak soal ke? Ada? Oh, baik pun. Okay, silakan. Ustaz Kazim standby lah. Mungkin ni soalan ni kita rangkumkan. Ada berapa orang? Kalau ada 2 orang, saya nak dengar dua-dua sekali lah soalan.
Okey, silakan kepada mereka yang ingin bertanya, sebutkan nama, dari mana, dah daftar SPR belum? Dia tu asal senang lah, kita cari dia kalau belum daftar SPR. Silakan. Bang. Ni dah home man. Ni dah home man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada ahli panel. Ya. Saya Zakaria Abu Bakar daripada Koperasi Karya Masjid Saidina Ali, Kampung Batu 46, Kuala Piran. Okey, silakan soalannya di. Sifat kerjasama dan memperkasa ekonomi adalah tuntutan dalam Islam. Soalan saya, apakah yang dimaksudkan memperkukuh kerjasama dan memperkasa ekonomi di peringkat akar umbi dalam koperasi? Terima kasih. Okey, terima kasih Adi. Soalan yang kedua, kalau ada kita kumpul satu dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Izra'i bin Hadi Yasin dari Koperasi Karya Masjid Al-Falah, Taman Tunku Kuancik, Jempol. Ingin mengungkapkan soalan kepada ahli panel, yaitu sifat-sifat mahmudah merupakan sifat-sifat terpuji dan cantik pada pandangan mata dan hati manusia. Soalan saya ialah, apakah nilai-nilai kerjasama dalam koperasi boleh diaplikasikan dalam kehidupan muslimin dan muslimat? Sekian. Ya, terima kasih. Dua je penganjur, dua soalan Ada tiga. Satu lagi. Berdua bagaimana ni? Tak apa, orang boleh bilas semangat. Okey, wakil kaum ibu. Nyebut. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Nur Asyam Edi Harun daripada Koperasi Homestay Lonek Jempol Berhad. Ingin bertanyakan kepada ahli panel, di dalam koperasi selalu berlaku konflik dan juga ketidaksepakatan. Bagaimana perkara ini mampu diselesaikan supaya tidak menjejaskan dari segi pencapaian dan juga kejayaan sesebuah koperasi? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada orang Jempol, orang Kaupilah yang memberikan tiga soalan daripada Haji Zakaria, Jazai dan juga Kak Hajah tadi, yang memberi soalan yang saya kira kalau kita amati persoalan dia hampir serupa, menjurus kepada satu budaya kerja yang positif untuk memantapkan ekonomi dan usulnya dalam koperasi. Ustaz Kazim mohon jawab, dan gunalah masa yang ada Ustaz, tapi pukul 11 kita berhenti. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz Syahril. Terima kasih pada yang bertanya kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya pun ada koperasi juga. Macam mana masalah tuan-tuan, koperasi saya serupa juga masalah pun. Kita serupa je. Saya ada sekolah, saya pun ada koperasi. Jadi tuan-tuan, daripada tiga soalan yang ditanya tadi, yang pertama, bagaimana nak memperkasakan? Saya cakap pada tuan-tuan, setiap daripada kita ada kelebihan. Ustaz Alim ada kelebihan, Ustaz Syaril ada kelebihan, saya ada kelebihan, Datuk Seri Hassan ada, Datuk Seri Ahmad ada. Semua ada kelebihan. Gunakan kelebihan itu untuk bangun. Bangun di atas kaki sendiri. Jangan bangun pijak orang. Banyak orang nak maju, dia pijak orang. Banyak orang nak maju, dia tutup jalan orang. Hari ni kalau kita tutup bisnes orang, satu hari nanti orang lain pula tutup bisnes kita. Kalau hari ni kita buat jahat pada orang, satu hari orang pula buat jahat pada kita. Sebab tu tuan-tuan, setiap daripada kita ada kelebihan, dan gunakan kelebihan itu. Allah Ta'ala ni maha adil. Setiap satu kelebihan itu semuanya boleh mendatangkan wang, semuanya boleh mendatangkan bisnes. Contoh, suara yang besar, bisnes. Berapa banyak orang yang jadi suara besar, jadi penyanyi. Mari menyusun seroja bunga seroja. Suara dia besar, orang minat suara dia. Sebab tu orang yang suara besar diambil sebagai orang iklan. Maksudnya das auto.
Mahal tu suara dia. Ustaz, masalah Ustaz, suara saya halus. Kalau saya buat iklan Volkswagen, orang lari Ustaz. Volkswagen dah auto. Kalau awak suara halus, awak ada suara juga, ada kelebihan. Awak buat iklan yang lain, terlalu laris. Nampak tak tuan-tuan? Siapa cakap suara tidak ada bisnes? Inilah yang kita tidak tahu, kelebihan kita. Setiap daripada satu koperasi ada kelebihan masing-masing. Masalah kita tuan-tuan, kadang-kadang kita tak ambil apa yang lebih di tempat kita, apa kelebihan di tempat kita, apa kelebihan ahli-ahli koperasi kita tak bangunkan. Yang ini saya minta kepada pemimpin-pemimpin koperasi, bangunkan ahli-ahli kita, kelebihan-kelebihan kita. InsyaAllah dia jadi kuat. Masalah kita apabila kita tutup kelebihan orang. Bila ada kepimpinan yang bagus, kita cari jalan macam mana nak jatuhkan dia. Bila ada kepimpinan koperasi yang bagus, yang rajin, mula kita buat macam-macam. Tak ada kaitan antara koperasi yang dia pegang dengan kereta yang dia beli. Tetapi dengan sebab kereta baru yang dia beli, orang bising. Mana dia dapat duit beli kereta baru? Aku pun heran. Yang inilah tuan-tuan yang jadi masalah jahat ni tuan-tuan. Kalau rasa tak puas hati, buatlah. Masalah dia berbisik di belakang. Repot tidak juga. Duk bisik, habislah duit kita lembu lah. Habislah, tak ada lah kita dividen, kita tak ada lah bonus kita pun tak ada. Nak beli kereta baru, perebek. Ni penyakit kita tuan-tuan. Cuba kita ubah. Kita bantu kepimpinan koperasi kita. Kita tegur. Dan kepimpinan pula, janganlah bila orang tegur, jangan kita cakap orang nak rampas kuasa kita, nanti mesyuarat agung nanti bising ke apa. Tak. Buat kerja elok-elok. Bila dua-dua ini tuan-tuan buat kerja elok-elok, insya-Allah jadi elok. Jadi nombor satu, saya sebut kepada tuan-tuan, kita bangunkan koperasi, kita bangunkan diri kita dengan kelebihan yang ada pada kita. Jangan jadi orang lain, jadi kita. Kita boleh belajar daripada kejayaan orang lain, tetapi bukan jadi orang itu. Saya terlibat dengan rancangan pencetus ummah. InsyaAllah bulan 9 ni pencetus ummah akan mula. Dan saya juga terlibat dengan rancangan adik-adikku. Rancangan adik-adikku, saya jadi pengetua rancangan adik-adikku. Bulan 11. Siapa nak masuk, masuk. Siapa nak masuk pencetus ummah, masuk. Tapi umur 40 tahun ke bawah. Haji Dolah duduk diam-diam di rumah. Dah lebih umur ada Haji Dolah. Saya bercakap kepada orang-orang yang terlibat dalam penceramah pencetus ummah. Kalau you all semua nak jadi penceramah yang hebat, penceramah yang bagus, jadi diri you masing-masing. Jangan tiru orang lain, jangan bawa style orang lain. Sebab orang lain pernah dengar ceramah orang lain, tiba-tiba kamu bawa style dia, orang akan kata kamu cilok. Bila cilok, habis. Yang kedua, saya cakap apa? Bila kita nak bisnes, bila kita nak maju, bila kita nak hebat, apa benda yang kita kena buat? Mahmudah apa yang kita kena ada? Menyukakan orang. Nama dia Bashir. Menyukakan orang. Tuan-tuan, buatlah kerja, buatlah bisnes, buatlah apa benda pun yang menyenangkan orang. Itu yang saya sanggup terima untuk jadi pengetua adik-adikku. Walaupun budak-budak. Saya tolak yang jadi pengetua pencetus ummah. Saya masuk tu alim-alim. Lebih alim lagi, saya tak alim. Saya tahap cikgu tadika. Sebab tu saya ambil budak-budak tadika. Saya mengajar budak-budak, adik-adikku. Saya nak ubah mereka supaya bila mengajar, bila berceramah, menyukakan orang. Yang saya tengok hari ini, rancangan adik-adikku, bila bercakap, saya rasa tak seronok. Kawan-kawan semua, maukah saya ceritakan pada kawan-kawan apakah sebenarnya? Nampak tuan? Tuan-tuan rasa husin tak? Husin tak? Pada suatu hari, bro, bayangkan kami ahli panel ni bercakap, tuan-tuan yang dirahmati Allah,
Tinggal Datuk Hassan ni nak tunggu. Hak ni semua balik ni. Cuba kita buat sesuatu yang menyenangkan orang. Bagaimana koperasi tuan-tuan nak maju? Bagaimana koperasi tuan-tuan nak hebat? Buat sesuatu yang menyenangkan orang. Buat sesuatu yang menyukakan orang. Jangan buat sesuatu yang menyusahkan orang. Bila susah, orang akan cari benda yang lain. Bila susah, orang akan pergi ke tempat lain. Bila susah, bisnes lingkup. Cubalah kita mudahkan. Yang pertama, basyiru wala tunaffiru. Jangan bagi orang jemu. Dalam apa yang kita buat tuan-tuan, jangan bagi orang jemu, orang boring. Cuba bayangkan kalau saya ceramah tuan-tuan, tuan-tuan boring. Siapa nak tunggu? Tuan-tuan, kita hendaklah memperhatikan bahawa sebenarnya kehidupan kita ya tak pening tuan. Maka hendaklah kita bila dia nak mengajar tu apa nama ustaz tu? Ustaz itu dia. Cuba kita buat sesuatu, jangan bagi orang boring. Sebab tu kalau saya pengurusi koperasi, saya pemimpin koperasi, orang dah boring, bagilah orang lain pula. Style kita dah lama dah, bagi orang lain pula yang lebih fresh, yang lebih segar. Ni kadang-kadang ya Allah, tuan-tuan, tak bawa spek tak boleh baca. Nak jadi lagi, minta maaf tuan-tuan, saya tak boleh baca ni, pek tinggal pula dah. Bagi hak cerdas, jangan bagi orang Allah. Kalaulah kita ikut cara Rasulullah tuan-tuan, semua hebat. Tadi sealim mazhab, saya pun naik bulu rumah. Naik bulu rumah, mai azan tak kena tuan-tuan. Orang naik takut. Ya alam solat, lari orang lah. Tok imam buat yang terbaik, Tok siap buat yang terbaik, semua orang suka. Ahli panel buat yang terbaik, semua orang suka. Tuan-tuan buat yang terbaik, semua orang suka. Nombor satu, nombor dua, bagi senang dan bagi orang suka, dan jangan bagi orang jemu. Nombor tiga, bagaimana nak jadi hebat? Yassiru, bagi orang senang, mudahkan. Nih tuan-tuan, mikrofon saya tidak ada wayar, mudah. Dulu mikrofon ada wayar panjang dekat pautu kaki, sebatang pula tiang di tengah-tengah pentas. Nak menari pun tak boleh. Tu yang Saloma duk lagu tu, bila lari malam menghadap situ. Elvis Presley itu tuan-tuan, Elvis Presley, dia menyanyi itu dua pusing, wayar panjang. Sekarang ni tuan-tuan tak ada wayar, saya boleh melompat dah tuan-tuan, saya boleh berceramah di bawah. Sebab apa? Tak ada wayar. Mudahnya hidup kita. Selepas ini apa pula ni? Ni ketinggalan zaman ni tuan-tuan. Sekarang orang pakai kursi lagi hebat. Yang ini pun dah ketinggalan zaman tuan-tuan. Masya Allah. Apa lagi lepas ni? Tuan-tuan, dulu-dulu kita ambil kamera macam mana? Ambil gambar zaman 6 Jahanam. Kau tengok tak zaman 6 Jahanam, pegang lampu satu, masuk dalam tudung satu, kedebuk, pum, meletup. Hitam muka orang ambil gambar. Tengok-tengok 6 Jahanam. Teng teng teng. Itu zaman dulu. Hidup makin mudah. Dia mari kodak. Buah kodak tarik, kodak tutup. Bila ambil gambar, perang. Kedai. Lama dah. Ambil gambar lagi, terak. Kedai. Sekarang mana ada orang tuan-tuan, udah macam museum kamera tu. Sekarang semua tak ada kodak. Tak ada kodak dah. Ambil lah. Sekarang ambil gambar sendiri. Nama dia selfie tu. Selepas ini apa? Tak tahu. Saya nak cakap pada tuan-tuan apa? Saya nak cakap hidup manusia makin lama makin senang.
Allah sebut dalam Quran, alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu lihat bagaimana kami mudahkan urusan kamu di langit dan urusan kamu di bumi. Tuan-tuan, inilah bisnes. Faham betul-betul ayat Quran. Ini ekonomi. Ekonomi yang paling besar. Kalau kamu kuasai langit dan makin senang di langit. Ini ayat Quran. Tapi sayang, Quran kita tak faham walaupun baca tiap-tiap malam. Tu yang Piramli, dia buat cerita pendekar bujang lapuk, dapat surat dari Cikgu Ros. Maafkan kami, maafkan kami, maafkan kami. Berapa banyak maaf dah. Tengok-tengok Cikgu Ros lagi surat. Aziz ambil sekali surat lah. Ramli, kau baca? Mai aku baca. Tulisannya kecil sangat lah, aku tak boleh baca lah. Kau cakap lah kau buta huruf, biar aku baca. Sekali syair dah. Nampak tak? Al-kisah maka tersebutlah kisah sang kancil datang beramai-ramai menghadap Tuan Duli yang maha mulia Sultan Fir'aun. Sudi rampas, mana Fir'aun pakai sultan. Tuan-tuan cuba tengok Al-kisah Tayyib. Tu hak tukang sambut tu. Al-kisah maka tersebutlah kisah Tayyib. Datang pula Sudin. Sekali Arab. Wal fadang fi fasiruwe. Sahrun lazim tidak ada we. Apa dah? Di padang pasir tidak ada air dah, kata dia. Yang ada tumpuk-tumpuk tai unta. Tuan-tuan, apa sebab Piramli buat macam itu? Dia nak perli kita. Ada orang yang langsung tak boleh baca Quran, langsung jahil. Ada orang yang baca Quran berlagu, yang sambuk di bawah pun sedap. Cuba tuan-tuan tengok orang yang baca Quran berlagu. Ya, hak di bawah tu Allah. Bukannya faham. Lebih kurangnya tu Al-kisah Tayyib, semua dia bukan faham. Yang hak ketiga pula wal fadang fasiru, orang Arab sendiri, cakap Arab sendiri, dia tak faham Quran. Yang ni tuan-tuan, koperasi kena pegang. Kita bagi kursus kepada ahli-ahli koperasi, kepada pemimpin koperasi. Allah Ta'ala sebut terang-terang, kehidupan kamu makin lama makin mudah, terutamanya di langit. Wahai ahli koperasi, kontrol langit. Gila ke Pak Ustaz? Tuan-tuan, ini saya pegang handphone ni. Ni nama dia teknologi langit. Langit ada wire tak? Tak ada wire. Kalau saya telefon sekarang, nombor dot Makcik Leha yang angkat. Dia boleh tahu yang datang malam ni 5,000 orang, 5,000 handphone. Masing-masing satellite nombor dia ada di langit. Orang call nombor dia, hantar ke langit, langit cari dia di Kuala Pilah. Tuan-tuan, ni nama dia teknologi langit. Di Malaysia setakat ini ada 20 juta pengguna handphone. Kenapa koperasi tak tubuhkan koperasi jual handphone, jual alat ganti handphone? 20 juta tuan-tuan. Kompom yang pakai Bangla saja 20 juta lah. Bayangkan malam ni kalau tuan-tuan bawa handphone ada wire, tak balik tau. Membalut kaki ni, oi, siapa punya wire, oi. Tapi sekarang handphone makin mudah, tak payah wire. Dalam telefon, dalam jamban boleh cakap. Kita duduk menong bilik sebelah, dia bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rupanya dia cakap dalam handphone. Tuan-tuan, hari ni dalam handphone boleh tengok bola, dalam handphone boleh tengok saham, dalam handphone boleh tengok gambar, dalam handphone boleh tengok siaran langsung bola, dalam handphone, dalam macam-macam. Tuan-tuan boleh tengok gambar tuan-tuan di rumah dalam handphone.
Tuan-tuan pasang CCTV di rumah, tuan-tuan pergi Mekah. Di Mekah tuan-tuan tengok siapa yang datang. Patutlah suami aku tak nak pergi umrah. Ni Haji dia ye, kata dia. Bini nombor 2 datang. Nampak? Tuan-tuan, jom kita majukan langit. Sampai bila orang Islam tuan-tuan nak menjadi pengguna? Jom majukan industri langit. Tuan-tuan cuba tengok orang yang kontrol kapal terbang. Sekarang dia paling kaya di Malaysia. Dia paling kaya di Malaysia. Orang yang kontrol telekomunikasi paling kaya di Malaysia. Orang yang kontrol television, dia ada 100 channel, 200 channel, paling kaya sekarang tuan-tuan. Tuan-tuan, itu namanya teknologi langit. Tuan-tuan, paling mudah hidup kita Allah Ta'ala sebut langit. Paling banyak rezeki. Nombor 2, rezeki datang daripada bumi. Ni akak-akak, tadi abang kita sebut daripada peringkat akar umbi macam mana ustaz dalam koperasi. Allahu Akbar. Tuan-tuan, Nabi sebut 3 pekerjaan yang paling barakah. Pekerjaan yang paling barakah nombor 1 pertanian. Pekerjaan barakah nombor 2 apa dia? Pertukangan. Pekerjaan yang paling barakah nombor 3 ialah perniagaan. 3 benda ini kata Rasulullah sangat barakah. Apa makna barakah? Barakah maknanya ialah semakin berkembang, semakin banyak, tu nama dia barakah. Tadi Ustaz Halim sebut orang yang bayar zakat semakin barakah, tu nama dia barakah. Sekolah saya pun barakah juga nama dia. Nama sekolah saya Pusat Pendidikan Al-Barakah. Sekolah saya mengajar 6 bahasa: Mandarin, Tamil, Inggeris, Arab, Melayu dan Jepun. Tadi saya dapat email orang minta kerja untuk mengajar bahasa Jepun di sekolah saya. Dia bagi kelulusan dia apa semua dia. Saya pun tengok gaji yang dia minta. RM240,000 setahun. Astaghfirullahalazim. Menung saya tuan-tuan, sebulan 20,000 nak mengajar sekolah tahfiz. Gila ke apa korang ni? Tak munasabah langsung. Ni Munas Sarawak nama dia tuan-tuan. Adakah gaji dia 20,000 nak mengajar bahasa Jepun? Gaji saya pun 1,800. Tuan-tuan, saya nak cakap pada tuan-tuan, barakah tu apa? Berkembang. Bisnes. Okey, Datuk Seri Ahmad Bashar, Datuk Paduka kita, orang Kedah, orang Bendang, orang sawah. Saya, bapa mertua saya ada sawah, ada bendang. Tadi di Kuala Pilah tu pun ada bendang. Alino dan Mastura tu pun ada bendang. Poilah mandi, hari dah tinggi, buat apa monumen tangga, kata dia. Ke sawah kita menuai padi. Ke sawah kita menuai padi, berkonan dan sinilah buat menantu. Tuan-tuan, di Kuala Pilah ada bendang. Okey, saya tanam padi. Saya ada bendang, tapi saya tidak ada benih padi. Saya cuma ada bendang, saya tidak ada padi. Okey, Haji Mat tidak ada bendang, tapi dia boleh buat benih padi. Sekarang bisnes dia ialah tapak semayan padi. Dia ada bisnes. Ini barakah. Ustaz, saya tidak ada bendang, saya tidak ada benih padi, tapi saya ada traktor. Saya bajak sawah bendang. Saya mengambil upah membajak sawah. Ustaz, saya tidak ada traktor. Saya cuma ada apa? Saya ada racun serangga, makhluk perosak. Saya penjual racun serangga. Saya tidak ada racun, saya penjual baja padi. Saya tidak ada baja padi, saya cuma ada kelang padi. Saya tidak ada kelang padi, tetapi saya bekerja dalam kelang padi. Saya tidak bekerja dalam kelang padi, saya bekerja driver lori bawa padi beras. Saya tidak ada bendang, saya tidak ada lori, tetapi saya berniaga kedai runcit jual beras. Saya tidak ada kedai runcit, saya ada restoran, saya jual nasi. Saya tidak ada restoran, saya jual nasi lemak.
Daripada padi, berapa juta manusia dapat pekerjaan. Inilah nama dia barakah. Pekerjaan yang paling barakah pertanian. Tuan-tuan, pegang Quran elok-elok tuan-tuan. Kalau kita pegang elok-elok, insya-Allah kita maju. Tapi bila kita tak pegang tuan-tuan, lingkup. Jadi akak-akak, abang-abang, saya nak cerita yang terakhir di sini, masa lebih lah. Sekolah saya 10 sen pun saya tak minta duit kerajaan. Orang Kedah sebut sekupang, tak minta. Perdana Menteri tanya kat saya, kenapa tak minta? Datuk Seri Najib direct dia tanya kat saya, Ustaz Kazim, kenapa tak minta bantuan? Bila saya tak bagi bantuan, kata Allah saya tak bagi. Saya kata Datuk Seri bagi, saya ambil. Nama kata nak minta, dak. Senang salah. Saya berceramah macam itulah tuan-tuan. Orang panggil datang, tak panggil duduk rumah tengok gerak khas. Senang. Panggil datang, tak datang duduk gerak tak apa. Ceramah berapa saya tak tetap bayaran. Siapa nak bagi, bagi. Tak nak bagi, saya balik. Bagi, saya ambil. Tak bagi, tak datang, balik. Bagi tak cukup, tak datang dah. Minta. Apa yang susah? Tak ada susah apa lah. Tuan-tuan, saya buka sekolah daripada kecil sekolah. Ada 20 orang pelajar. Sekarang ada 1000 orang pelajar. 1000 orang. Yang paling kecil 5 tahun, yang paling tua 91 tahun. Paling tua. Pondok sekolah saya ada 240 buah pondok. Pelajar tahfiz ada 200, tadika ada, kelas orang tua ada, pondok ada. Tuan-tuan, kan sebab itu saya minta pada tuan-tuan, orang Islam perteguhkan ekonomi supaya kita pegang dan tak ada siapa boleh boikot dan manipulasi ekonomi kita, sebab dia boleh merosakkan negara. Saya, kalau tuan-tuan duduk di Indon, saya tak gaduh kalau tuan-tuan bergaduh. Di Indonesia kalau bergaduh, Susilo Bambang Yudhoyono, yang naiknya Jokowi. Daripada Soekarno naik Soeharto, Soeharto naik kepada Abdul Rahman Wahid, Abdul Rahman Wahid naiknya Megawati, Megawati jatuh naik Susilo Bambang Yudhoyono, naik Susilo turun pula Susilo naik Bambang Biawan. Bangsa mereka juga tuan-tuan bergaduh pun bangsa mereka juga yang naik. Lantaklah tuan-tuan dia. Tetapi kalau orang Islam di sini bergaduh, belum tentu yang kita naik. Belum tentu tuan-tuan. Di negara mereka 90% mereka punya. Bergaduhlah Susilo, lantaklah ada naik Jokowi. Jokowi pun Islam juga. Tapi kalau kita bergaduh tuan-tuan, belum tentu tuan-tuan. Yang ini saya minta jaga ekonomi. Jangan hanya rebut politik, rebutlah ekonomi. Kuatkan ekonomi. Saya buat sekolah saya tuan-tuan tanpa ada politik. Orang kata saya UMNO, saya bukan UMNO. Orang kata saya PAS, saya bukan PAS. Saya tak masuk mana-mana parti. Cuma 2 bulan lepas saya telah menyertai satu parti. Setelah didesak, digasak, saya masuk parti 2 bulan lepas. Kalau ada reporter sini, tulis kenyataan saya. Saya dah masuk parti Tapawai. Ini 2 bulan lepas tu Pak. Saya tak ada parti punya. Yang saya nak membangunkan ekonomi sekolah saya, membangunkan pelajar-pelajar sekolah saya. Akhirnya tuan-tuan, bila kita bekerjasama, walaupun berbeza fahaman politik, tapi bila kita pegang kerjasama, kita jadi kuat. Jadi inilah yang saya harap pada tuan-tuan, kita bersatu, kita jadi kuat. Jadi saya jemput tuan-tuan yang belum datang sekolah saya, datanglah tengok sekolah saya. Datuk Ahmad pun datang, apa nama, hari itu hari pondok peringkat 1 Malaysia. Sekolah saya dipilih sebagai pondok terbaik peringkat kebangsaan. Jadi tuan-tuan datang tengok macam mana mungkin di sini. Datuk Seri Hassan ada, pemimpin tempatan ada.
Mungkin dah sampai masanya di Kuala Pilah, sudah ada pondok moden di Kuala Pilah. Bukan senang tuan-tuan, Datuk Seri pemimpin nak tunggu sampai habis forum. Suruh habis pukul 11, lantaklah sampai habis pukul 11 subuh. Zaman sekarang zaman orang minat pada agama. Ni yang datang beribu-ribu orang ni tuan-tuan minat pada agama. Jadi saya bersyukur hari ini pemimpin-pemimpin kita sambut tangan orang yang minat pada agama. Terima kasih, bagus buat forum malam ni. Seronok tuan-tuan, saya teringat lagu search. Sambutlah tanganku kawan, aku takut tenggelam. Jadi rakyat minta, rakyat takut tenggelam, pemimpin sambut. Bagusnya mendengar denyut nadi rakyat. Salah satu yang rakyat minta ialah program agama, benda agama. Alhamdulillah. Mungkin satu hari kumpulan Datuk Seri Hassan dan pemimpin-pemimpin tempatan boleh melawat sekolah saya, buka pondok di sini. Yang paling kecil 5 tahun dah belajar cakap Mandarin, dah belajar cakap Tamil, dah belajar bahasa Inggeris. Umur 7 tahun dah hafal Quran tuan-tuan. Sampailah orang pondok, orang tua-tua yang mengaji ni tuan-tuan, ada 1000 orang. Saya sekarang, tadi saya sebut, saya jaga orang pondan 10 orang baru masuk. Saya didik orang yang pondan, yang dah potong habis, langsung tak ada dah. Dulu laki-laki, sekarang dah tak ada. No. Saya jaga orang pelacur. Sekarang tahun depan saya akan buka satu pejabat dalam sekolah saya, tempat membuang tatu. Sebab hari ni banyak orang yang bertaubat, yang bertatu, nak buang tak pandai. Dia ambil sereka, dia pekuk badan orang. Saya belajar teknik ni di Singapura, cara-cara membuang tatu. Sekolah saya tiap-tiap hari Sabtu dan Ahad, anak-anak kampung akan tidur di sekolah saya. Saya ajar secara percuma, tidur di sekolah. Begini yang mudah-mudahan kita buat di Kuala Pilah. Setiap cuti sekolah orang datang, budak-budak asrama duduk di asrama. Sekolah saya belajar berenang, sekolah saya belajar berkuda, sekolah saya belajar memanah. Dan saya bersyukur saya ada kolam renang yang paling besar di Malaysia. Boleh muat 25,000 orang sekali berenang. Nama dia Lombong, sebelah sekolah. Besar gila tau. Tak percaya, cuba datang tengok. Jadi mudah-mudahan kehadiran pemimpin kita di sini dapat memberikan suntikan semangat kepada kita, dan kehadiran tuan-tuan juga memberikan suntikan semangat kepada pemimpin. Bila dua-dua ini bekerja sama tuan-tuan, insya-Allah kehebatanlah yang akan lahir daripadanya, keberkatanlah yang akan turun ke atas kita. Bagi tuan-tuan yang nak tolong sekolah saya, di belakang sana ada air penawar saya buat, ada kismis saya buat, ada buku-buku saya. Tuan-tuan boleh beli sambil menderma untuk sekolah saya, Pusat Pendidikan Al-Barakah. Ada di pintu masuk dan ada dekat dengan tangga di belakang sana. Terima kasih Datuk Seri, terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas penjelasan jawapan kepada soalan yang telah diberikan, sekaligus merumuskan satu kesimpulan yang menarik kepada kita bila kita bercakap tentang memperkukuh kerjasama, memperkasa ekonomi. Kata Ustaz di akhir tadi, rebutlah ekonomi, tetapi ekonomi yang berteraskan kepada konsep muafakat atau ringkasnya koperasi yang kita berhimpun sama-sama pada malam yang berbahagia ini. Terima kasih kepada kedua-dua orang di panel yang telah sudi menemani saya pada malam ini. 1 jam lebih kita berbincang atas tajuk yang diberikan. Terima kasih kepada pihak penganjur, kepada Yang Berhormat Datuk Menteri, Datuk Timbalan dan seterusnya, tuan-tuan dan puan yang sudi menjayakan. Salah silap saya mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam hari koperasi tahun-tahun yang mendatang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pengacara majlis.